Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok soalan SPM 2017 kertas 2, soalan 5. Okay, soalan ni pada saya lah adalah a bit different daripada soalan tahun yang sebelumnya ataupun tahun yang berikutnya. So kita should appreciate lah untuk panel pembina untuk create soalan yang macam different. Kita tak expect or something like that lah. Okay. So kita tengok soalan. Air buangan industri mengandungi kation logam berat sepatutnya dirawat sebelum dilepaskan ke sungai atau sistem perpalitan. Satu sampel air buangan industri diambil dan dianalisis untuk mengetahui kehadiran kation logam berat. Rajah 4 menunjukkan carta alir bagi ujian kimia untuk dua ion yang dikenal pasti dalam air buangan industri. Okey, so kita kena faham rajah 4 ni lah ya. Air buangan industri ni dia uji dengan ujian yang pertama. Dia tambahnya air buangan industri dengan kalium iodida. Ki is kalium iodida lah. Okey. Dan dia adalah larutan. Mana saya tahu dia larutan? Sebab ada AQ, AK ni. Aqueous. Larutan kalium iodida. So apabila air buangan industri ni ditambahkan dengan kalium iodida, terhasil mendakan kuning. Jadi semua orang tahulah bila terhasil mendarah kuning, maksudnya air buangan industri ni ada ion plumbum 2. Kalau tak sure, kita tengok kat sini. Dalam rajah yang pertama ni, saya rujuk muka surat 212 pada buku teks awak, KSSM, tingkatan 4. So, bila kita ada satu larutan tu, kita tambahkan dengan Ki, ada mendakan kuning terbentuk, maksudnya dia adalah ion plumbum 2. Saya rasa boleh nampak kot. Okay. So betul lah ni. Okay, so yang kedua, ujian yang kedua dia buat air buangan industri ni ditambah pula dengan larutan amonia. Ini amonia larutan amonia. Okay. Lepas tu terhasil mendakan putih. Kemudian kita tengok tengok pada rajah yang ujian cat ion yang saya dah tampal kat sini juga. Saya sengaja letak rajah ini supaya you tahu kat mana nak refer. Okay, so kita tambah larutan amonia sikit, dia jadi mendakan. Warna apa? Warna putih. So kita punya diagram tu should go here. Now bila dia masukkan amonia berlebihan, apa berlaku? Dia kata mendakan putih larut dalam amonia berlebihan. So it should go here lah. Dia jadi larutan tidak berwarna. Dia kata itu adalah ion R. So kita tahu ion R adalah ion zinc. So siap-siap lah kita tick label. Supaya nanti bila kita nak jawab soalan, definitely dia akan tanya R ni apa. Tidak, dia takkan bagi graf, dia takkan bagi rajah yang huruf R sahaja. Okay, so now kita nak jawab soalan. Soalan yang pertama sangat mudah. Cat ion tu apa maksud dia? Apakah maksud cat ion? So, cat ion ni apa? Zarah bercas positif. Okay. Berdasarkan ujian 1, namakan mendakan kuning yang terbentuk. Okey, istilah yang dia guna adalah namakan. Bila dia kata namakan, maksudnya kita kena eja jawapan ni. Okey, mana nak tahu? Kita tengok Pb2 positif ini bila bercampur dengan kalium iodida, yang sebenarnya dia bercampur dengan, dia bertindak balas dengan iodida ini. Okey, apa akan berlaku? Akan jadi plumbum 2 iodida. So, namanya adalah plumbum 2 iodida. So, itulah mendakan kuningnya. Boleh ke tulis formula? Tak boleh. Kenapa? Sebab soalan minta nama. So, if you are doing it in English, then you will be lead 2 iodide. Okay? So, kita pergi pada muka surat yang seterusnya. Okay. Apakah yang berlaku sekiranya mendakan tersebut dipanaskan dan disejukkan semula? Okey, yang ini sebenarnya ini adalah daripada silibus KBSM. And seeing that this is 2017, memang diorang masih menggunakan silibus KBSM. So, ini adalah buku teks yang digunakan, buku teks untuk amali dia. So, saya dah crop keluar eksperimennya di muka surat 139. So, memang dia suruh buat plumbum 2 nitrat campur dengan larutan kalium iodida. Lepas tu campur air suling. Lepas tu dia kena didihkan campuran tu. Lepas tu sejukkan. So dia kata apa berlaku jika mendakan tersebut dipanaskan dan disejukkan semula.
Dia buat, lepas tu sejukkan. Nampak tak? This third and fourth step is actually soalan nombor 2. So dia nak tanya dekat you apa yang berlaku. Okey, sebenarnya eksperimen ini dipanggil gold dust experiment. You boleh search online. Okay, so saya dah search untuk you. Sebenarnya saya buat dengan anak murid saya eksperimen tersebut. Ini, this is how it looks like. Sangat cantik. Saya tak ingat dah saya simpan kat mana videonya. Cuma saya ingat saya simpan dalam Instagram saya. So saya tunjuk video daripada Instagram lah ya. Okay, so this is a gold dust experiment. Apa yang berlaku adalah ni. Kalau you search, you boleh nampak banyak lah. Ada setengah eksperimen, ada setengahnya panggil gold rain experiment. Depends, it means the same thing. Okay, so apa sebenarnya yang berlaku? So yang pertama, saya padam sikit supaya ada space. Yang pertama, Allahu Akbar. Yang pertama, mendakan kuning itu akan larut apabila dipanaskan. Mendakan kuning larut apabila dipanaskan. Okey, apa jadi pula? Lepas tu dia dah larut. Lepas tu bila kita sejukkan dia jadi balik mendakan tu. Okey? Mendakan kuning terbentuk semula selepas disejukkan. Okey. Ada ke eksperimen ni dalam KSSM? Tak ada. So saya expect soalan ni tak akan muncul lagi lah. Okay, so don't worry about it. Okay, so nombor 3 ni tadi, soalan nombor 3 sebenarnya saya dah menjawab di depan tu tadi. Okay, tulis persamaan ion untuk pembentukan mendakan Q. Dan kita tahu mendakan Q tu tadi apa? Mendakan Q tadi adalah plumbum 2 iodida. This is the persamaan ion yang saya telah tulis. So saya hanya perlu salin semula. Pb 2 positif plus 2I minus. Jadi PbI2. Okey. Lepas tu dia kata ni dia nak hitung pula. Soalan ni ada perhitungan. Jika 0.0002 mol larutan kalium iodida ditambahkan kepada air buangan industri tersebut, hitung jisim mendakan Q yang terbentuk. Okey. Yang diberi pada awak adalah bilangan mol untuk larutan kalium iodida. So, kita tulis semula persamaan ion itu, ataupun tak payah tulis. Saya akan tulis kat atas ni dia punya bilangan mol tu. Kalau bilangan mol larutan kalium iodida adalah 0.02 mol, kita tulis kat sini lah. 0.0002 mol. Okey. Adakah bilangan mol plumbum 2 iodida ni sama? Kita tak boleh simply guna tau. So, benda pertama yang you akan buat untuk perhitungan ini adalah nisbah mol. Macam mana? Okey, kita tengok daripada persamaan kimia. Okey. 2, nampak ni? 2 mol ion iodida akan menghasilkan berapa ni? 1 mol PbI2. Itu secara teori. Tapi dalam makmal, orang ni hanya guna 0.0002 mol ion iodida. Jadi kita nak tahu, adakah sama bilangan mol plumbum 2 iodida yang terhasil? Mestilah tak kan? Sebab ini 2, nisbah dia 1. So kalau 0.0002 mol, sini will be 0.0001 mol plumbum 2 iodida. Kita dah menjawab soalan ke? Belum, sebab soalan minta jisim mendakan Q. So dia nak tahu jisim mendakan Q. Jadi kita akan tulis jisimnya macam mana. Jisim Q adalah bilangan mol dia 0.001 mol darab dengan dia orang dah beri pada kita jisim molar bagi Q iaitu 461 gram per mol. Okey.
So, kita akan dapat 0.0461 gram. Jadi, untuk menjawab soalan ini, mana markah pertama? Markah pertama dekat nisbah ni. Ini markah pertama. Which ramai calon tak jawab. In many cases, bila buat perhitungan, selalunya orang akan cicir nisbah mol ni, which is rugi. Kenapa rugi? Sebab dia orang assume if that is the given mole, itulah juga untuk dia ada bahan yang nak dicari, ada produk yang nak dicari. Tak semestinya. So, kita kena tengok pada persamaan kimia ni. In this case, tak sama. 2 nisbah 1. So, your answer, kalau you terus guna 0.0002 tu, it will be double than the actual answer. So, dia akan jadi salah lah. Kedua-dua step akan salah, rugi. So, tolonglah buat nisbah mol dahulu. Lepas tu, barulah dapat jawapan akhir dengan unit yang betul. Okey, so tadi kita dah kenal pasti daripada rajah ini. Kita dah kenal pasti that R adalah ion zinc. So, kita boleh tulis kat sini. Sama ada kita tulis formula ataupun kita tulis, kita eja, ataupun kita tulis macam ni, ataupun apa lagi, zinc ion. Sama jugalah ni, sama zinc ion, sama. Okay, macam tu. Okay, so then soalan yang seterusnya, air buangan industri mungkin mengandungi ion kuprum 2. Huraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengesahkan kehadiran ion kuprum 2. Ion kuprum 2 macam mana kita nak sahkan kehadiran dia? Ingat tak lagi yang ini? Ni sama ada kita guna larutan amonia. Okay, sama ada kita guna larutan amonia ataupun yang satu lagi tu larutan natrium hydroksida. Okay, so boleh tengok balik video yang telah saya buat untuk ujian cat ion. Okay, so kalau kat sini katalah you nak jawab untuk larutan amonia macam mana. So, saya akan tulis step by step dia. Yang pertama, sebab ni 2 markah kan. So, tambah larutan amonia berlebihan. Kita terus pergi kepada berlebihan. Kenapa? Sebab tengok rajah ni, bila kita tambah larutan amonia berlebihan, apa akan berlaku? Akan terhasil larutan biru tua. Okay? Kat mana kita nak tambah larutan amonia berlebihan ni? Tambah larutan amonia berlebihan kepada, don't do short form ya, saya boleh lah. Kepada air buangan industri. Okay. Lepas tu apa akan berlaku? Larutan biru tua terbentuk. Okay. Ini kalau you nak guna larutan amonia. So, kalau you nak guna larutan natrium hydroksida, apa kita akan buat? Kita akan tukar kat sini. Okay, kita akan tukar kat sini. Saya harap you nampak. Tambah larutan natrium hydroksida. Okay, kepada air buangan industri. Dia bukan larutan biru tua yang terbentuk. Yang terbentuk tu adalah mendakan biru terbentuk. So kat situ ada perbezaannya lah, depending on apa reagent yang you guna. So mesti hati-hatilah. Okay, so saya harap saya telah menjawab soalan ini dan tidak mengelirukan anda. Okay, sekian. Terima kasih.